kita mohon dan merayu kepada rakyat Malaysia untuk membantu Kementerian Kesihatan. Kerajaan juga sangat memahami beban tugas yang dihadapi oleh petugas-petugas kesihatan kita berikutan peningkatan kes yang mendadak. Dan ada sekali itu 55. Jadi nak tak nak kami terpaksa kahwinkan. Andai kata itulah kita tak dapat nak tengok buat kali terakhir, macam mana perasaan? Biasanya kita proses daripada ward ke forensik tak ada masalah. Bila kita terima kematian, turun ke forensik dalam masa dokumen lebih kurang dalam masa 1 jam hingga ke 2 jam selesai dokumen. Kecuali kalau proses yang makan masa adalah proses di tanah kubur. Sebab kita kekurangan anggota di tanah kubur untuk menguruskan jenazah. So kita perlu, dan ada beberapa slot sahaja yang dibenarkan. Dan untuk jenazah Islam biasanya 2 petang ke atas saja yang kita benarkan lah. Sebab biasa kami terima kecaman lah daripada waris. Bila dah meninggal memang tetap nak uruskan masa tu juga. Tapi satu adalah kekurangan anggota di tapak, itu adalah satu. Tapi lepas tu slot, kita perlu dapatkan kebenaran daripada karya-karya masjid. Sebab ada jenis karya masjid yang tak nak terima jenazah COVID. Bila dia nampak je COVID-19, oh kami tak boleh nak uruskan. Bukan dia tak nak uruskan sebenarnya, dia tak ada kemahiran dan kepakaran untuk uruskan jenazah COVID, pakaian dan sebagainya. Kalau dari segi proses pembakaran ataupun tayamum jenazah, setiap kematian yang ada di ward Hospital Kuala Lumpur termasuk Hospital Wanita dan Kanak-Kanak akan hubungi kami dulu sebagai pegawai on call, dan kami akan terus berurusan dengan waris. Dan kami akan tanya dia di mana nak ke bumi ataupun bakar dan tanam dan sebagainya lah. Dan di situ kami akan uruskan daripada A sampai Z. Contoh kalau kita ambil kes-kes jenazah Muslim, jenazah Muslim kita akan buat tayamum oleh pihak Jawi, dan kita akan pilih mana tanah kubur yang berhampiran dengan waris nak lah. So kalau bukan kalau non Muslim pula, kita akan tanya waris untuk untuk bakar ataupun ke bumi. Okay, kita ambil satu situasi, contoh jenazah Muslim yang turun daripada ward. Kita terima panggilan kematian satu dan sampai ke forensik, kita akan call waris, kita akan cakap waris, kita akan buat pengecaman dan tayamum. Okey, segala jenazah yang turun ke forensik kita akan buat tayamum dulu. Pengecaman jenazah dulu, tayamum, dan baru kita bergerak ke tanah kubur lah. So biasa kalau meninggal pagi kita boleh urus pukul 2 petang, insyaAllah. Kalau ada slot slot tanah kubur kosong, insyaAllah kita boleh uruskan dengan cepat. Dan kita akan, itu kalau boleh kita minta waris cari pengurusan jenazah yang mahir untuk urus cari COVID. Kita tak nak yang buat sambil lewa saja. Proses pengecaman sangat sekejap, dan kami hanya benarkan seorang saja waris. Itulah sebab selama hampir 2019, hampir setahun lebih yang kami jaga ni kan, kita berdekatan dengan waris. Kita memang dekat dengan waris. Walaupun tu bukan kita punya ahli keluarga, kadang-kadang menitik juga air mata kita. Sebab yang pernah saya jumpa, satu keluarga positif. Yang datang hanyalah saudara saja. Ada 9 adik-adik, ada seorang isteri, 10 orang. Seorang pun tak boleh tengok jenazah buat kali terakhir. Kita kat situ tengok saudara je yang boleh tengok. Dan kita macam, andai kata itulah kita, kita tak dapat nak tengok buat kali terakhir, macam mana perasaan. Dan ada satu juga kes itu saya boleh kongsikan, jenazah suami dia meninggal, anak tak ada, dan muda lagi. Kalau tak salah saya umur dia 35 tahun lelaki. Saya pun kat sini. Anak tak ada ni, isteri je datang tengok. Isteri tengok, keluar terus duduk. Bayangkan itu adalah
kita, ada isteri kita yang tengok kita buat kali terakhir tanpa boleh pegang, sentuh dan sebagainya. Dan isteri tu, lepas tu kita, sebab waris selalu kontak kita juga, dan isteri bagi tahu hari tu adalah hari anniversary dia, dan seminggu selepas tu dia kena buang kerja. Seboleh-bolehnya kami akan minta waris atau contoh anak beranak ataupun isteri ataupun suami datang untuk buat proses pengecaman lah, sebab kita tak nak orang lain yang buat pengecaman, sebab takut salah jenazah ke, kita takut sebab sekali kalau kita lepaskan jenazah 4 van datang, takut salah van masuk, salah proses pengecaman dan sebagainya. Memang kita nak waris sendiri yang pengecaman. Pengecaman memang sekejap, makan masa dalam 10 minit. Mayat tu disimpan, dah sampai di sini, kami akan buat proses dokumentasi semula. Maknanya PPK yang bawa dokumen tu, kita akan buat pengesahan betul tak dokumen yang dibawa, lengkap atau tidak, dan selepas lengkap dan berpuas hati, pihak kami berpuas hati, barulah kami akan bawa mayat tersebut ke peti simpanan mayat yang telah dikhaskan. Maknanya di belakang ni dia ada tulis COVID-19 biohazard. Maknanya di sini ada 6 unit dan di sana ada 3 unit, dan sebelah dalam tu ada 9 unit. Maknanya totally is 18 unit. Untuk kes-kes COVID positif sahaja. Di sini kita ada 36 peti peti mayat, dan daripada 36 tu 18 daripadanya kita khaskan untuk kes COVID. 54 mayat bersama dalam kontena dalam satu tempoh, contoh satu hari. Kalau ikutkan total yang kami simpanan adalah 52. Maknanya di sini 36, di Hospital Tunku Aziza iaitu hospital wanita ada 10, di Had Mizan, Hospital Tuanku Mizan ada 4, dan di Institut Kanser Nasional kita ada 2. Jadi totally 52. Masa tu 54, dan ada sekali tu 55. Jadi nak tak nak kami terpaksa kahwinkan. Tapi temporary, maknanya yang ada waris yang nak tuntut dalam masa terdekat kita kahwinkan. Tapi bukan body positif, body yang negatif, yang kes kematian ward biasa. Maknanya yang peti, contoh peti ni besar. Ada 2 kan? Kalau badan tu pesakit tu kecil, kita boleh masuk kedua. Tapi kami betul-betul identiti dengan tanda, contoh nombor RN dia ataupun nombor IC dia dan nama. Betul. Tak mau apa lemas semangat ke apa? Tak ada. Lemas semangat tu tak ada istilah lemas semangat. Cuma kita penat je, sebab kita terpaksa mengalihkan dalam masa yang cepat. Sebab kita tak tahu mayat ni akan datang daripada ward ni bila, kita tak tahu. Contoh gila malam biasanya orang tidur kan, tapi malam ni kadang daripada ward, contoh ward A mati, 1 jam lepas tu ward B pula, tiba-tiba setengah jam lagi ward C, and then balik pada ward D. Jadi bila datang satu-satu, pernah satu malam tu sampai 20 kes. Termasuklah kes positif dan kes negatif. 20 body daripada ward dan daripada pihak polis yang bawa, satu malam datang. Memang tunggang langgang lah staf kami, bertugas 4 orang. Walaupun dia body tu tak datang sekali, berjangka masa, tapi dia punya body tu banyak. Dalam masa dekat tu, daripada pukul 9 malam hingga 7 pagi tu, 20 body tu adalah banyak. Ni bulan mana yang paling banyak kali
Biasanya kalau bukan COVID, kami uruskan dalam 45 ke 50 pesakit mayat seminggu. Tetapi bila COVID ni melanda, norm tu dah berubah. Kita dapat paling sikit pun 70 seminggu, paling banyak 150 seminggu. Kemuncak dia bulan yang 5 baru ni, kami dapat 156 mayat seminggu, termasuk mayat COVID. Mayat COVID saja 56 dalam minggu tu. Jadi bayangkanlah kalau kata peti tu macam tu banyak ni kan. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati, dan bahawasanya kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah dia orang yang beruntung. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diredai. Masuklah dalam jamaah hamba-hambaku dan masuk pula dalam syurgaku.